Assalamualaikum dan selamat pagi. So, yang ni adalah video untuk jam kedua tapi untuk face to face punya soalan ya. Okey. So, soalan NFTF, Medan dah bincang. Okey. Sekarang kita tengok pula soalan FTF kita iaitu soalan nombor 2. Okey, so Madam potong nombor 2 dulu. Okey, kita tengok soalan nombor 2 dahulu. The reaction below is the second order for NO and first order for the Cl2. Itu information dia. By what factor does the rate increase if each of the following changes occur? So, yang ni soalan ni memang melibatkan teknik matematik sebenarnya. Okay, before we answer for the A, B, C, kita kena write the rate law based on the information given. So, based on the information, rate law is equals to rate sama dengan rate constant K, concentration of NO to the power of 2 multiplied by concentration of Cl2 to the power of 1. Macam mana saya tahu dia kuasa 1 dan kuasa 2? Okey, kuasa 1 dan kuasa 2 untuk each of reactant is stated from the question. Okey. Okey, rate awak mesti ada order of reaction dan order of reaction awak bukan bergantung pada stoichiometry kalau ambil kat sini salah. Bukan kat sini. Tapi ambil daripada pernyataan yang diberikan ke atas ni. So tengok soalan A. By what factor does the rate increase when we doubling the both NO and Cl2? Kita dua kali gandakan kedua-dua reactant. So kita masukkan information dalam soalan kita. So, nombor 2A, rate sama dengan K masih lagi sama. Doubling both NO and Cl2. Kita dua kali gandakan concentration NO. So, kita akan masuk concentration of NO dua kali ganda of NO kuasa 2 multiple by doubling the Cl2 juga. So, dua kali ganda Cl2 kuasa 1. Okey, kita selesaikan cara matematik di mana rate sama dengan K. Okey, 2 dekat sini kuasa 2. Dapat berapa? Kita expandkan dia, kita keluarkan dia. Akan dapat 4, betul? Darab dengan NO kuasa 2 kekal lah sebab nilai NO tak tahu berapa. Okey, sama juga untuk Cl2 awak. Cl2 ni, doubling Cl2, 2 kuasa 1, jawapan dia masih lagi 2. Betul? Okey, darab dengan concentration of Cl2 kuasa 1. And then factorize kan, 4 dengan 2 ni akan dapat berapa semuanya? So, rate sama dengan 4 darab 2 tadi 8K. Kita susun NO kuasa 2. Concentration of Cl2 kuasa 1. So, rate increase by rate increase by what factor? So, jawapan dia rate increase by 8 times. 8 kali ganda. Boleh? Kenapa 8 kali ganda? Sebab kita kira dapat 8 kat sini. Ni memang gunakan teknik matematik semata-mata. Okey. So, tengok soalan nombor 2B pula. Using the equation yang sama di mana rate sama dengan K concentration of NO kuasa 2. K multiple by concentration of NO to the power of 2 multiple by concentration of Cl2 to the power of 1. So, soalan B kita dia kata making Cl2 3 times higher. 3 kali ganda ditingkatkan. Tapi NO awak kita tak ubah. So, maksudnya K concentration NO kuasa 2 kekal. Tapi concentration of Cl tadi dah buat 3 kali ganda meningkat. So, gantikan 3 dekat situ Cl kuasa 1. So, kita kembangkan 3 kuasa 1 akan dapat berapa jawapan dia? Masih lagi 3 kan? So, akan dapatlah rate sama dengan 3K concentration NO kuasa 2
concentration of Cl kuasa 1. So nampak tak kat sini? Rate awak dah increase 3 times. Okay. Rate increase by 3 times. So rate increase by 3 times. Okay. Markah awak diberikan pada penyataan rate increase by 8 times. Rate increase by 3 times. Okay. Kalau pelajar tak nyatakan rate increase by how many factors, so tak dapat markah untuk soalan macam ni. Awak tak boleh tinggalkan jawapan awak pada calculation dekat sini je. Kalau just tulis macam ni je, tak ada markah. So mesti nyatakan the rate increase by how many factor ataupun by what factor. Okay, soalan seterusnya soalan C. 2C NO 3 times higher while having Cl2 half. Okay, having ni maksudnya half Having maksudnya separuh. So kita gunakan lagi sekali. Rate sama dengan K. Okay, 3 kali ganda. Maksudnya masukkan nilai 3 kali ganda bagi NO kuasa 2. Manakala kita punya Cl2 having. Maksudnya separuh daripada Cl2 kuasa 1. And then kita kembangkan pula. Kita expand semula 3 kuasa 2 half to the power of 1. So dapat berapa sebenarnya? Okay. So rate sama dengan okay. Okay. 3 kuasa 2 dapat berapa 3 kuasa 2? Saya tak tahu. 3 kuasa 2 dah lupa dah. Lama sangat. Tinggalkan SPM. 3 kuasa 2 dapat 9. So 9 concentration of NO kuasa 2. Half kuasa 1 dapat half balik lah. Betul tak? Cl2 kuasa 1. So kita factorizekan 9 dengan half kat sini. So dapatlah 9/2. Okey. So dapat rate rate sama dengan 9/2 K NO kuasa 2 Cl kuasa 1. So rate increase by 9/2 times. Boleh? Macam tu je cara jawab. Okey, so soalan nombor 3. The conversion of cyclopropane to propane in the gas phase is a first order reaction. Dia cakap dah first order reaction Okey. With the rate constant, okey dia bagi dah nilai K for the reaction is equals to 6.7 exponent negative 4 per second. Okey. If the initial concentration, dia dah bagi initial concentration of the cyclopropane is 0.25 and the time taken is 8.8 minutes. Determine the fraction of cyclopropane has decomposed in this time. Dia suruh awak cari fraction ataupun dia suruh awak cari concentration of the cyclopropane after T time. Sama dengan berapa? Betul tak? Okey, fraction. Fraction. Okey, so tengok soalan dia. Soalan A. Disebabkan kata sini first order reaction, so kita akan gunakan formula first order. Iaitu, kita akan gunakan ln concentration of A naught, iaitu cyclopropane, divide by concentration of cyclopropane after T time. Okey. Sebelum kita bincang jawapan sama dengan KT kat sini, madam nak tekankan formula awak hanya diterima jika pelajar gunakan reaktan sebenar iaitu cyclopropane di sini. Okey, 1 markah. Kalau pelajar gunakan ln concentration of A initially divide by concentration of A at T time equals to KT. So, dia takkan bagi awak markah formula. Kenapa? Sebab awak gunakan general reaktan kat sini. Dia mesti guna specific reaktan. Kenapa? Sebab soalan dah beritahu dah, reaktan use is cyclopropane.
So, maka formula diberikan jika pelajar gunakan penggantian rate term yang sebenar. And then, nak tekankan lagi sekali. Okay, note dekat sini. Okay, di sini. Note di sini refer kepada initial concentration of rate term. Manakala T dekat sini, okay, refer kepada concentration final of return remain ataupun left. Okay, T ni adalah concentration at T time ni refer kepada concentration yang berbaki selepas tindak balas lengkap ataupun concentration of return remain after complete reaction. So, jangan salah faham. Tengah pelajar ingat, cyclopropane at T ni refer kepada concentration that reacted. Salah. Boleh Concentration at T bukannya kepekatan yang bertindak balas, tapi kepekatan yang berbaki. Bahasa Melayu dia adalah kepekatan yang berbaki, yang tertinggal, yang tidak bertindak balas. Ataupun yang tidak bertindak balas. Tu kena faham. Okay? So, kita cari jawab. Okay, terus tengok jawapan dia. So, by using the formula, pastikan pelajar tulis formula lon cyclopropane, bukan A, not divide by cyclopropane at T equals to KT. So, masukkan nilai lon. So, kita punya initial concentration of cyclopropane is 0.25. So, masukkan 0.25 divide by concentration cyclopropane at T sama dengan K provided is 6.7 exponent negative 4. Okay. Disebabkan unit dia sini per second. Okay. S minus 1. So, time yang diberikan ni dalam unit minit. Awak jangan masukkan terus minit. Macam biasa dalam fizik awak. Mesti convert to second. So, 8.8 minit multiple by 60 second. Sebab apa? Sebab kita nak cancel unit per second dengan per second di sini. Unit pastikan betul. So, cari nilai concentration cyclopropane at T ataupun remain here. Berapa nilai dia kat situ awak dapat? Okey. Cuba cari. So, tekan kalkulator dapat 0.1755 unit is molar. Macam biasalah concentration unit is molar. Okay, and biasakan 4 significant figures recorded for the final answer. So, pastikan pelajar pandai tekan kalkulator. This one is the ln function, bukan log. Ln function, ln, ln. So, kalau awak bawa dia ke right side, so akan jadi shift ln dalam kalkulator awak. Shift ln tu refer kepada exponential nilai tersebut. Okay, cara tekan kalkulator mesti faham. Okay, next soalan B. Soalan B dikata situ, how long will it take for the concentration? So, soalan B dia suruh awak kira time taken pula. For the concentration of the cyclopropane to decrease from 0 to 5 molar to 0.15 molar. So, dia dah bagi dah concentration initial is 0.25 and the final concentration at T is 0.15. By using the formula yang sama, so, kena faham formula accepted jika pelajar gunakan penggantian yang betul. Cyclopropane T. Mesti ada not dengan T kat situ simbol sama dengan KT. So, masukkan nilai ln 0.25 molar divide by 0.15 molar final concentration after T. K mesti lagi nilai yang sama sebab temperature masih lagi 500 degree Celsius. Dia tak tukar nilai temperature kan? Dia tukar concentration sahaja. So, nilai K masih lagi kekal 6.7 exponent negative 4 S minus 1. So, T nak cari. Okay, pressing your calculator. Okay, tekan kalkulator awak dapat berapa nilai kat situ. Okay, 0.25 bagi 0.15. Lonkan nilai tersebut. And then, bahagi dengan 6.7 eksponen negatif 4. So, dapat
762.43. So what is the unit for the T here? Minit ke? Jam ke apa? Unit dia second, S. Sebab apa? Sebab unit for the K in the question is per second. So jawapan awak T mesti second lah, tak boleh suka hati pula. Yang tadi derivation tu kita tak tahu unit apa kan. So tak kisah mana-mana. Tapi soalan ni dah bagi dah. K kita adalah per second. So the time taken in second. Madam, saya nak convert kepada minit. Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah jawab. 12.71 minit pun boleh. Tapi tak perlu convert minit. Sebab soalan tak minta dalam minit pun. Okay? Alright. Soalan seterusnya, soalan C. Okay. Calculate the time taken to convert 74% of the starting material to propene. Ni adalah nilai rated. 74 is the percent rated. Ni adalah persen yang bertindak balas. Kita punya formula. Okay. Ln concentration of cyclopropane. Not adalah initial. Divide by cyclopropane. Remain T. T ni adalah remain Okey. T ni refer kepada concentration of reactant remain. So pelajar tak boleh gunakan 74% ni untuk masuk dalam kita punya concentration cyclopropane at T. So 74% ni refer kepada percent reactant. Kita kena cari percent remain. How many percent of cyclopropane remain after 74% rated? Macam biasalah cari persen. So 100% permulaan dia tolak dengan 74% rated. Dapatlah yang remain. Betul tak? So 100 tolak 74 akan dapat 26% remain. So 26% is the percent of the cyclopropane remain. Kita nak gunakan nilai apa? Concentration of cyclopropane remain. So how to calculate the concentration of the cyclopropane at T? At T ni maksudnya remain by using the percent remain. Macam belajar masa UPSR balik. Sama macam konsep UPSR awak. So 26%, 26 per 100 darab dengan initial concentration untuk soalan ni adalah 0.25. Darab 0.25. Dapatlah concentration remain. So 26 bahagi dengan 100 darab dengan 0.25. So dapat 0.065 molar remain. Okay. So masukkan dalam formula awak ni. Okay, masukkan dalam formula. Tak muatlah pula Ln concentration initial is 0.25 bahagi dengan 0.065 sama dengan K berapa? K masih lagi sama. 6.7 darab 10 negatif 4 per second darab dengan T. Okey. So tekan kalkulator dapatkan T awak kat sini berapa. So 0.25 bagi 0.065. Lonkan nilai tersebut. So rearrange bahagi 6.7 eksponen negatif 4. So dapat time taken for this question is 2010.6 second unit. Kenapa second? Sebab K value dia in per second unit. So time taken second. Kalau pelajar nak convert kepada minit boleh tak? Boleh juga kita terima. Tapi tak perlu convert pun sebenarnya. Tapi masih terima sebab soalan ni tak nyatakan pun time taken yang diperlukan tu dalam unit minit ke saat ke apa. Okey? So dapat jawapan akhir awak kat sini. Okey. So pastikan pelajar faham cara penggunaan formula. Madam tekankan cara penggunaan formula mesti gunakan simbol yang sebenar. Kalau gunakan A not bagi AT salah. And then time taken awak mesti ada unit. Unit second atau minit bergantung kepada unit pada K provided in the question. Boleh? Macam mana Madam tahu ni first order? Kenapa gunakan formula Ln concentration cyclopropane? Sebab dia dah nyatakan sini adalah first order. So pelajar mesti gunakan formula first order. Tak boleh gunakan formula zero order ataupun formula second order. Faham
Okey, sebelum kita berakhir, madam nak tekankan semula soalan nombor 3 ni. Kalau dapat soalan macam periksa, tolong baca betul-betul Dia nyatakan sini first order reaction. That's why kita gunakan formula first order. Ln concentration of cyclopropane. Kenapa gunakan cyclopropane? Sebab soalan dah mention dia cyclopropane. Madam, saya tak nak gunakan yang formula ln cyclopropane bagi ln cyclopropane not tu. Saya nak gunakan ln cyclopropane tolak ln cyclopropane at T. Boleh tak boleh? Boleh je sebab ln proses awak, ln punya sistem, tolak dengan bagi tu sama, masih lagi sama. Ni pun kita terima juga. Tak ada masalah. Betul, 1 markah. Yang penting awak punya concentration yang awak substitute ni adalah bahan yang betul dalam soalan. Boleh atau gunakan formula ln cyclopropane not divide cyclopropane T sama dengan KT. Formula dua-dua ni sama. Masuk je nilai awak. Okey? Yang kedua, okey, pastikan betul. Tengok betul-betul unit K awak ni. Kalaulah soalan tu tak mention first order, kalau dia tak mention kat sini first order. Madam soalan macam ni, tiba-tiba soalan tu tak mention pun dia first order ke, zero order ke, second order. So nak guna formula mana madam? Nak gunakan formula zero ke, second ke, first? Tengok unit. Awak boleh tentukan order of reaction from the unit sebenarnya. Kalau soalan tak mention first order, zero order, second order, check the unit of the K. Disebabkan unit of K is per second, kan kita dah belajar derivation for the unit. First per second ni adalah untuk unit for first order reaction. Tak semestinya soalan tu beritahu. Tapi awak boleh tahu cara tentukan order of reaction based on the unit of the rate constant. Okey? Okey, yang ketiga, madam nak tekankan, pastikan pelajar faham T di sini bukannya bermaksud concentration T adalah concentration rated. Ialah concentration remain after T. After time taken. Concentration of return. Of return. Selalunya pelajar akan confuse. Dia ingat yang concentration tu adalah concentration rated. So, dia pergi masukkan 70% ni. 70% ni adalah percent rated. Kita nak percent remain yang masuk dalam formula kita. Tu je yang penting kat sini. Okey? Okey, sekian. Terima kasih.